Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, cikgu akan memberi sedikit taklimat berkaitan modul pemugaran literasi dan numerasi kepada murid-murid tahap 1 SK Kodiang kelas Nur Bestari 2021. Cikgu harap dengan sedikit taklimat ini memberi panduan kepada ibu bapa untuk penggunaan modul yang disediakan. Ini adalah seberingkas pengenalan tentang diri cikgu selaku guru pemulihan khas SK Kodiang. Dan ini adalah panorama kelas Nur Bestari SK Kodiang daripada sebelum PKP sehinggalah berlakunya kelas mengikut penjarakan fizikal dan kelas berada di Aras 3 Blok A. Kelas ini mampu memuatkan sekiranya mengikut penjarakan fizikal dalam 8 hingga 9 orang. Kelas pembelajaran pemulihan khas ini berjalan pada masa yang diambil oleh guru pemulihan khas pada waktu bahasa Melayu dan matematik sahaja bagi beberapa masa tertentu yang dipilih. Kenapa murid dicalonkan ke kelas Nur Bestari? Pertamanya adalah murid menghadapi kesulitan atau tertentu dalam usaha penyesuaian kepada kurikulum sekolah biasa. Yang kedua, biasanya murid tidak kuasai asas literasi bahasa Melayu. Contoh, tidak dapat bezakan huruf, tidak cam semua huruf, lemah suku kata KB dan KB-KB serta lain-lain permasalahan berkaitan. Yang ketiga, murid tidak kuasai asas numerasi matematik. Contohnya, hanya boleh bilang nombor 1 hingga 50, lemah asas tambah dan tolak, mudah dan lain-lain lagi. Selain itu, di sekolah terdapat tingkah laku ganjil seperti murid tidak duduk setempat, mungkin juga murid berada dalam dunia sendiri dan segala kategori ini memerlukan pemerhatian awal sebelum perlu rujuk ke doktor dan diharapkan ibu bapa dapat berbincang dengan guru pemulihan sekiranya mengalami simptom demikian. Seterusnya, murid tidak fokus pada PDP guru, tidak berminat pada pelajaran dan hanya boleh ambil masa singkat dalam tempoh PDP. Apa yang dikatakan pemugaran literasi dan numerasi? Ia merupakan strategi untuk memperkukuhkan kemahiran asas literasi dan numerasi. Secara objektifnya, murid dapat menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi, mengikuti PDP, PDPR yang bersesuaian dengan tahap keupayaan mereka, meneruskan pengukuhan literasi dan numerasi dalam pembelajaran seterusnya. Kumpulan sasaran ditetapkan oleh KPM adalah murid tahap 1 yang belum menguasai literasi dan numerasi. Dalam tempoh pelaksanaan berdasarkan jadual yang diberikan taklimat oleh PPD Kubang Pasu, ia mensasarkan sehingga Februari 2022 untuk kita lihat balik bagaimanakah hala tuju KPI pemulihan khas SK Kodiang ini. Setakat ini, kit pemugaran literasi numerasi yang diberi ada 3 sahaja, iaitu modul asas literasi bahasa Melayu, modul asas numerasi versi bahasa Melayu dan modul asas numerasi versi bahasa Inggeris. Secara carta alih pelaksanaannya, ia telah berjalan daripada nombor 1 sehinggalah nombor 5 dan akan dilaksanakan PDPR yang berkaitan. Apakah peranan ibu bapa? Yang pertamanya, mewujudkan kerjasama dengan pihak sekolah dan guru bagi membantu pelajar anak dalam PDP atau PDPR. Menyokong pembelajaran anak semasa PDP atau PDPR seperti ambil tahu tentang tugasan atau bahan PDPR, jadual waktu, bahan BBM dan sebagainya. Yang ketiga, interaksi dua hala dengan pihak sekolah dan guru tentang perkembangan pelajaran anak mereka dari semasa ke semasa.
Seterusnya, peranan ibu bapa memerhati dan memberi maklumat tentang perkembangan pelajaran anak kepada guru dari semasa ke semasa bagi membantu guru melaksanakan pentaksiran. Ibu bapa juga boleh membaca bahan bacaan bersama-sama anak seperti buku cerita mudah, komik dan majalah mudah untuk mengukuhkan pembelajaran sampai memupuk minat mereka untuk membaca. Dan terakhir, peranan ibu bapa adalah memberi bimbingan berterusan kepada anak untuk mendorong dan mengekalkan semangat belajar, terutamanya PDPR yang berlangsung di rumah. Secara asasnya, pemugaran literasi dan numerasi ini adalah filter modul pemugaran yang mengandungi panduan khusus ibu bapa, arahan kepada murid, video pengajaran, tulisan warna dan grafik yang menarik, senarai semak pencapaian murid dan contoh di setiap tugasan. Ibu bapa akan dapat melihat apabila meneliti kandungan buku yang telah dimiliki. Mari kita lihat cara penggunaan buku modul literasi dan numerasi dan cara merekodkan tarikh. Sebelum itu, cikgu nasihatkan pada handphone boleh download di Play Store, dapatkan di Play Store. Bila buka Play Store, anda cari install QR code reader and scanner. Ini adalah perkara asas yang mesti dilakukan kerana di dalam buku modul tersebut mengandungi code reader yang perlu kita scan. Pada paparan cikgu, ini adalah modul asas literasi bahasa Melayu. Ini adalah muka hadapannya dan ini adalah kandungannya. Kandungan iaitu daripada nombor 1 panduan pelaksanaan, unit 1 kenal huruf sehinggalah terdapat unit 5 bacaan ayat mudah serta yang ketujuh ulang kaji. Untuk pembelajaran literasi bahasa Melayu ni, guru pemulihan akan menggunakan topik yang bersesuaian mengikut aras keupayaan murid yang telah dikenal pasti. Ini adalah contoh modul pemugaran literasi di mana pada muka surat 4 ni, iaitu unit 1 kenal huruf, kita lihat terdapat panduan ibu bapa yang diberi dan kemudian ada kod QR yang berkaitan dengan topik ini akan memudahkan lagi pembelajaran murid di rumah lah. Misalnya di sini latihan 1, sebut dan bunyikan huruf pada peta buih ini. Akan ada audio dan video yang berkaitan. Dan ini juga akan memudahkan pihak guru untuk menjalankan PDPR. Okey, tadi pada unit 1, modul asas literasi, cikgu nak bagi contoh unit 1 saja ya, sebagai panduan lah untuk kita rekodkan hari ini. Di unit 1, terdapat muka surat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey, kita teruskan lagi, 13 dan 14. Okey, dan di akhir unit 1, terdapat satu lampiran rekod penguasaan ya. Pada rekod penguasaan ini, okey, ini yang cikgu ingin terangkan, iaitu jika murid menguasai pada hari tersebut, contohnya lah apabila cikgu mengajar contoh pada tarikh 10 hari bulan 10 2001, tajuk pertama iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan huruf A, E, I, O, U. Ternyata pada hari itu, contohnya cikgu namakan Ali lah, contohnya Ali sudah menguasai, jadi tandakan right pada sudah dan tulis tarikh hari PDPR guru mengajar menggunakan pensel pada hari tersebut. Pada muka surat 15 ini ya. Bagaimana jika murid tidak menguasai? Tik saja belum dan tinggalkan ruang ini supaya kosong. InsyaAllah apabila kita ada pembelajaran ulangan semula, kita akan balik semula pada tajuk itu sehinggalah murid menguasai tajuk tersebut. Ini adalah panduan untuk merekodkan modul asas literasi secara contoh sahaja daripada cikgu. Seterusnya, mari kita meneliti modul asas numerasi matematik. Ini adalah versi hadapannya, iaitu versi bahasa Melayu, dan isi kandungannya daripada bilangan 1 panduan pelaksanaan dimulakan dengan unit 1 konsep nombor sehinggalah unit 14 masa dan waktu.
Ini adalah kandungan unit-unit pemulihan bahasa Melayu bagi asas numerasi matematik. Dalam pengajaran matematik, guru akan mengajar mengikut aras keupayaan murid dan guru berhak untuk menyentuh mana-mana topik yang berkaitan untuk dimulakan. Contoh, pada buku modul pemgaraan numerasi, contoh di sini dia berikan unit 5 tambah hingga 10. Okey, kalau kita lihat di unit ini, dia terdapat panduan pada guru dan ibu bapa di mana disediakan objektif pelajaran mengikut unit tersebut, tips ibu bapa dalam membantu anak-anak di rumah. Yang ketiga, cadangan komunikasi apabila bagaimana nak bercakap dengan anak apabila berlaku pembelajaran mengikut topik unit 5 ini, dan perbendaharaan kata matematik yang berkaitan dalam tajuk tersebut. Akhirnya pada 5 disediakan QR code yang memudahkan ibu bapa untuk scan saja. Dia akan ajarlah beberapa video atau audio berkaitan. Ini juga akan membantu pelaksanaan PDPR guru. Okay, hari ini cikgu ingin tunjuk secara contoh, iaitu satu contoh unit 1 saja, iaitu modul asas numerasi. Okey, kalau kita lihat di modul asas numerasi, ada muka surat kita belik unit 1 Unit 1 dia ada muka surat 6 latihan A ni. Di bawah ada ni, dia ada ruang menguasai. Muka surat 7 pun sama. Muka surat 8 pun sama juga ya. Dan akhirnya kita pergi muka okey. Dia ada 3 saja tadi. Okey, untuk muka surat contohnya latihan A ni lah cikgu bagi tahu. Okey, oleh kerana numerasi ni setiap lembaran dia ada paparan ini, jadi kita kena pastikan tarikh ditulis lah. Jika murid menguasai pada hari tersebut, macam ni dia kata tanda right pada kumpulan lebih banyak. Kalau murid tu dah menguasai, boleh tulis tarikh pada hari tersebut. Tak ada masalah. Tetapi jikalah contohnya buat latihan B pula, murid tidak menguasai, so jangan tulis tarikh apa-apa, biarkan ruang kosong. Tetapi dalam penetapan modul asas numerasi ini, dinasihatkan guru pemulihan boleh menggunakan muka surat terakhir lah bagi unit 1 ini untuk meletakkan tarikh atau tidak. Jadi di sini cikgu ulang sekali lagi, jika murid menguasai, letak tarikh. Jika murid masih tidak menguasai, memang tak boleh, tinggalkan saja ruang kosong, dan bila masa kita boleh imbas balik tajuk berkenaan sehinggalah murid itu menguasai tajuk tersebut. Ini adalah arahan wajib yang cikgu harap ibu bapa dapat patuhi. Yang pertama, digalakkan balut buku, tulis nama penuh dan kelas anak dengan kemas menggunakan pensel. Rekodkan penguasaan literasi dan numerasi hanya menggunakan pensel sahaja, jangan gunakan pen atau liquid paper. Tidak dibenarkan buat mana-mana latihan yang digemari sahaja. Wajib mengikut arahan dan PDPR cikgu. Sila berbincang dengan cikgu. Bilakah PDPR guru pemulihan askar akan bermula menggunakan buku modul ini? Ya, kita akan bermula pada minggu 33 ya. InsyaAllah cikgu akan merancang sebaik-baiknya jadual untuk pertemuan kita dan jadual tugasan yang akan diberikan nanti. Dengan berakhir slide ini, cikgu mengharapkan sekiranya tiada apa-apa yang mungkin ingin ditanyakan oleh ibu bapa, bolehlah terus kepada cikgu, dan diharapkan beberapa paparan slide tadi membantulah pemahaman untuk ibu bapa merekod ataupun menggunakan buku modul dengan sebaik mungkin berdasarkan arahan cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.